Salam sejahtera, apa khabar anda semua? Cikgu berharap anda berada dalam keadaan yang sihat ya. Hari ini kita akan belajar tentang unit 2 manusia. Sebelum tu cikgu nak bagi tahu, unit pertama kita kena buat banyak eksperimen. So eksperimen tu berkait rapat dengan KPS, maka cikgu akan skip dulu masuk ke unit 2. Apabila kita naik ke sekolah, bila kita bersemuka, cikgu akan mengajar balik unit 1 dengan membuat eksperimen supaya anda faham tentang KPS dan cara menghubung kaitkan dengan KPS dengan eksperimen tersebut ya. Okay, hari ini kita akan tengok manusia. Semua benda hidup termasuk manusia bernafas untuk hidup. Cara pernafasan dan organ pernafasan antara manusia, haiwan dan tumbuhan adalah berbeza. Okey, pernafasan manusia. Manusia bernafas untuk hidup. Semasa bernafas, manusia menyedut udara masuk ke dalam peparu dan mengembus udara keluar dari peparu. Okey, ni ya, udara masuk melalui hidung, melalui trakea dan ke peparu. Okey, organ yang terlibat semasa berparu ialah hidung, trakea dan peparu. Saiz peparu kiri lebih kecil berbanding dengan saiz peparu kanan kerana jantung berada di sebelah kiri. Okey. Proses pernafasan manusia. Oksigen disedut masuk ke dalam hidung. Ini adalah proses pernafasan manusia, menarik nafas. So udara masuk melalui hidung. Warna biru ni, perhatikan warna anak panah warna biru ni ya. Oksigen sedang melalui trakea. Semasa di peparu, proses pertukaran gas berlaku. Apabila disampai di sini, pertukaran gas akan berlaku di mana oksigen diserap dan karbon dioksida akan dihembus keluar melalui hidung. Iaitu apabila kita mengembus nafas, karbon dioksida akan keluar melalui peparu, trakea dan juga hidung. Okey, pergerakan dada semasa pernafasan. Letakkan tangan di atas dada sambil menarik dan mengembus nafas. Apabila anda membuat begitu, anda akan rasakan dada anda naik dan turun ya. Keadaan dada kita akan menaik dan mengembang semasa menarik nafas kerana udara masuk ke dalam badan kita. Keadaan dada kita akan menurun dan mengempis semasa mengembus nafas kerana udara keluar dari badan kita. Okey, kandungan oksigen dan karbon dioksida semasa pernafasan. Okey, apabila kita menarik nafas, kandungan oksigen lebih tinggi. Okey, dan dia masuk ke badan kita dan badan kita dan peparu kita akan serap oksigen tersebut. Semasa kita mengembus nafas pula, kandungan karbon dioksida yang lebih banyak. Okey ya. Kadar pernafasan pula. Okey, apabila anda perhatikan di sini terdapat 3 aktiviti. 1, membaca buku, berjalan ya, dan yang ini pula berlari. Okey, ketiga-tiga aktiviti ini mempunyai kadar pernafasan yang berbeza juga. Okay. Kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Kadar pernafasan bergantung kepada jenis aktiviti yang dijalankan. Okey, kadar pernafasan rendah, contoh aktiviti dia ialah duduk, tidur, menonton TV, membaca buku. Ya, okey, sederhana pula berjoging, bersenam. Okey, yang pernafasan tinggi, berlari, berskipping, berenang. Maksudnya kita menggerakkan badan kita lebih banyak, maka pernafasan kita pun tinggi ya. Sebab tu kita biasa cakap kalau kita berlari, kita akan selepas kita berhenti, kita akan cungap-cungap. Maksudnya kita memerlukan oksigen lebih banyak, so kita akan menarik nafas dan mengembus nafas dengan lebih cepat. Selain itu, jantina juga boleh
boleh dikaitkan dengan kadar pernafasan dia, iaitu perempuan dengan lelaki tidak sama dia punya kadar pernafasan ya. So itu pun bergantung dengan badan juga. Okey, gemuk ke, kurus ke, tua, muda, bayi. So ini semua bergantung juga bergantung rapat, iaitu berhubung rapat dengan kadar pernafasan. Kadar pernafasan bagi setiap aktiviti adalah berbeza kerana badan kita memerlukan kandungan udara yang tidak sama bagi setiap aktiviti tersebut. Ini kan? Okey, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kadar pernafasan manusia ialah kandungan oksigen di tempat itu. Contohnya, jika kita berada di tempat yang sesak dengan manusia, seperti di dalam lift dan komuter, kandungan oksigen berkurang. Kerana ramai orang menggunakan oksigen tersebut, maka kadar pernafasan menjadi lebih tinggi. Okey, semakin lasak dan cergas aktiviti, semakin bertambah bilangan pergerakan dada dan semakin tinggi kadar pernafasan, dan ini menyebabkan badan kita lebih sihat dan cergas ya. Apabila badan kita lebih tinggi pernafasan, membuat pergerakan, so kita akan dapat banyak oksigen dan dia akan menyihatkan badan kita. Okey, situasi yang memberikan kesan terhadap pernafasan. Okey, selain badan kita, sekeliling kita juga mempengaruhi cara pernafasan kita, kadar pernafasan kita ya. Okey, udara di persekitaran yang bersih dapat memastikan manusia bernafas dengan lebih baik. Okey, situasi yang memberikan kesan kepada pernafasan manusia. Okey, berjoging di taman sudah tentunya baik untuk pernafasan kita. Berlari bersama, okey. Kita buat kita membaca buku di rumah. Itu semua satu baik untuk pernafasan kita. Yang tidak baik pula boleh dikatakan sebagai, okey, contohnya di sini pembakaran terbuka. Memang sebab semasa kita melakukan pembakaran terbuka, okey, udara mengandungi lebih karbon dioksida berbanding dengan oksigen. Apabila kita berada di tempat itu, kita akan menarik nafas yang mengandungi banyak karbon dioksida. Apabila macam tu, kita memudaratkan badan kita ya. Kita mungkin boleh sesak nafas sebab kita tak dapat oksigen ya. Okey, selain tu merokok. Merokok memang tidak baik untuk pernafasan dan juga badan kita. Selain ni jerebu. Jerebu ialah udara kering. Itu pun tak baik. Sebab tu jika negara kita dilanda jerebu, kita dinasihatkan untuk minum air banyak-banyak, untuk mengelakkan kita keluar dari rumah selalu supaya kita tidak menarik nafas, menghirup udara yang kering ya, iaitu jerebu. Okey, saya rasa hari ni kita dah sampai kepada penghujungnya. Sebelum tu, cikgu nak bagi satu info sains ya. Semasa berehat, kadar pernafasan biasanya sebanyak 20 kali dalam masa 1 minit. Semasa kita bersenam pula, kadar pernafasan meningkat menjadi 30 kali dalam masa 1 minit. Bersenam dapat menyihatkan badan. Senaman merupakan cara yang paling mudah bagi kita memiliki jantung yang sihat. Oleh kerana itu, kita bersenamlah di rumah. Walaupun kita tak boleh bersenam di taman. Okey, oleh kerana kita berada dalam PKP sekarang, so kita tak boleh keluar rumah. Bersenamlah di rumah. Ya? Okey. Cikgu akan bagikan nota. Okey, murid salin nota tu dalam buku sains ya. Kalau boleh print juga tampal. Okey, sekian, terima kasih.